Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan sedikit peningkatan dengan kadar purata kes pada minggu ini sebanyak 179 kes sehari berbanding 169 kes sehari pada minggu lalu. Sebanyak 51,405 keputusan ujian ART dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa 1 minggu. 2.4% daripadanya adalah keputusan ujian ART positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sidang media turut disertai oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amindiu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Tidak ada kes di dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala 2 kes berada di dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 7.82% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 10.1% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 166 kes baru telah dilaporkan, iaitu 164 kes hasil ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 335 ujian RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri memaklumkan pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Jawatankuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pengemaskinian sukat-sukat langkah pengawalan dalam negara dan syarat-syarat perjalanan keluar dan masuk negara yang akan bermula serentak pada hari Khamis 15 September 2022. Pemakaian sungkup muka tidak lagi diwajibkan sama ada di dalam atau di luar bangunan dan orang ramai boleh membuat pilihan sendiri, yakni opsional, mengenai pemakaian sungkup muka. Walau bagaimanapun, pemakaian sungkup muka masih diwajibkan untuk pertama orang-orang yang mempunyai tanda-tanda jangkitan simptomatik yang ada keperluan untuk keluar rumah. Kedua, di fasiliti-fasiliti kesihatan sama ada fasiliti kerajaan atau swasta termasuk hospital, klinik, ambulans, pusat swab dan pusat suntikan. Ketiga, jika diperlukan oleh mana-mana penganjur majlis. Dan keempat, bagi memastikan amalan pengendalian makanan di negara ini sentiasa berada di tahap yang baik, pengendali-pengendali makanan yang terlibat dalam penyediaan makanan di restoran, kedai makan, kafe dan gerai adalah juga diwajibkan untuk memakai sungkup muka semasa bekerja. Kedua, penjarakan mengikut ukuran lebar tikar sembahyang bersaiz besar bagi sembahyang fardu berjemaah dan sembahyang fardu Jumaat di masjid-masjid adalah masih dikekalkan dan penggunaan tikar sembahyang sendiri adalah digalakkan, yakni tidak dimestikan. Dalam sidang media tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menjelaskan mengenai ujian ART, pembukaan pusat-pusat penjagaan kanak-kanak dan pemberian bantuan makanan. Ketiga, ujian saringan kendiri ART bagi warga sekolah di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan serta institusi latihan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Haluan Agama dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan adalah diselaraskan dengan prosedur operasi standard, Standard Operating Procedures atau SOP, bagi ujian saringan ART di perkhidmatan awam, iaitu tidak lagi dilakukan secara berjadual
dan hanya diperlukan bagi warga sekolah yang menunjukkan tanda-tanda jangkitan atau jika diperlukan oleh pihak sekolah seperti sebelum menduduki peperiksaan atau menghadiri sebarang majlis. Walau bagaimanapun, ibu bapa atau penjaga kanak-kanak yang ingin meneruskan sendiri ujian ART secara berkala di rumah boleh juga berbuat demikian di bawah tanggungan masing-masing. Keempat, memandangkan musim peperiksaan di sekolah-sekolah dan peperiksaan awam di negara Brunei Darussalam akan bermula pada bulan Oktober ini. Calon-calon yang mempunyai kod Brunei berwarna merah dan ungu adalah dibenarkan untuk menghadiri peperiksaan secara fizikal mengikut SOP kesihatan yang telah disediakan. Calon-calon yang mempunyai kod Brunei berwarna merah atau ungu semasa hendak menduduki peperiksaan hendaklah dinasihatkan untuk menghubungi pihak sekolah dengan segera. Kelima, pusat-pusat penjagaan kanak-kanak akan dibuka sepenuhnya mengikut SOP kesihatan yang telah disediakan. Keenam, pemberian bantuan makanan dan bakalan care package yang berupa ubatan-ubatan ringan dan kit ART bagi kes-kes positif akan dihentikan, kecuali bantuan makanan bagi kes-kes positif yang merupakan penerima-penerima bantuan kerajaan sahaja. Pihak-pihak yang berkenaan akan mengenal pasti penerima-penerima yang layak melalui senarai daftar yang sedia ada. Sementara itu, pengemas-kinian syarat-syarat perjalanan keluar dan masuk negara akan bermula pada hari Khamis 15 September. Memandangkan negara Brunei Darussalam dianggarkan mempunyai kadar imuniti yang tinggi berikutan kadar vaksinasi yang tinggi dan jumlah penduduk yang dianggarkan dijangkiti COVID-19, maka vaksinasi COVID-19 yang lengkap tidak lagi dipersyaratkan bagi perjalanan keluar dan masuk negara. Pengemas kinian itu adalah mengambil kira kadar jangkitan di negara Brunei Darussalam yang terkawal dan kadar imuniti yang tinggi di negara ini berikutan kadar vaksinasi yang tinggi dan jumlah penduduk yang dianggarkan telah dijangkiti COVID-19. Ini adalah berdasarkan penilaian bahawa perjalanan keluar dan masuk negara tidak lagi mempunyai impak yang signifikan kepada penularan jangkitan di negara ini. Kedua orang ramai iaitu rakyat dan penduduk negara ini serta warga asing yang hendak kembali atau memasuki negara Darussalam adalah tidak lagi dikehendaki untuk mengisikan borang deklarasi ketibaan, yakni Arrival Declaration Form. Yang ketiga, rakyat dan penduduk tetap negara Darussalam yang hendak membuat perjalanan keluar negara dan warga asing yang hendak membuat perjalanan masuk ke negara ini adalah masih dikehendaki untuk memiliki insuran perjalanan yang sah yang meliputi perlindungan rawatan COVID-19. Keempat, sementara itu, rakyat negara Brunei Darussalam yang hendak membuat perjalanan keluar negara adalah juga dikehendaki untuk membuat pendaftaran maklumat perjalanan keluar negara melalui MFA e-Register di laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Kelima, waktu beroperasi di pos-pos kawalan negara Brunei Darussalam ditambah 2 jam, iaitu akan dibuka dari jam 6 pagi hingga jam 8 malam. Langkah tidak mewajibkan pemakaian sungkup muka di kawasan tertutup diambil ketiga negara beransur-ansur beralih ke arah norma baharu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, langkah tersebut juga diambil selepas menyaksikan jumlah kes yang tidak tinggi kecuali terdapat sesuatu situasi yang memerlukan pemakaiannya. Sementara Menteri Kesihatan pula menjelaskan langkah tersebut dibuat berikutan kadar vaksinasi dan imuniti penduduk di negara ini yang tinggi. Walau bagaimanapun, pemakaian sungkup muka secara sukarela adalah digalakkan. Penyertaan para atlet yang terpilih di Sukan Malaysia 2022 SUKMA bukan sekadar pendedahan semata-mata tetapi penyertaan untuk berjuang dengan semangat kompetitif yang tinggi dengan keinginan kuat untuk berjaya dan yang paling penting sebagai platform untuk menyertai tamasya sukan di peringkat antarabangsa. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata para atlet perlu memiliki disiplin yang tinggi dan semangat kesukanan yang jitu
demi untuk menjaga nama baik dan imej negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad berucap demikian semasa majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Malaysia Sukma ke-20. Tunjukkanlah BIS kita adalah yang terbaik dari segi kemahiran, etika dan profesionalisme. Sentiasalah patuh kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, terutamanya dalam anti-doping, dan jangan sama sekali melakukan perkara yang boleh menjejaskan imej negara. Mewakili Sukan Akuatik khususnya Sementara itu, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setia Usaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam ucapannya antara lain berkata, persediaan para atlet telah berjalan secara berterusan sejak tahun lepas bagi memastikan mereka memperolehi mutu pencapaian dan prestasi yang memuaskan. memperoleh mutu pencapaian dan prestasi yang memuaskan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bendera negara diserahkan kepada Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim selaku Chef Division Kontingen Negara ke Sukma ke-20. Kontingen negara dianggotai 39 orang, terdiri daripada 25 atlet dan 14 orang pegawai. Antara acara sukan yang disertai akuatik renang, karate, petong, pencak silat dan wushu. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Seorang penjawat awam yang memegang jawatan sebagai penolong penguasa kastam, Suyati binti Haji Ahmad Besar, berusia 50 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Perantaraan Bandar Seri Begawan bagi 3 kesalahan di bawah Bab 409 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan pecah amanah yang dilakukan oleh penjawat awam. Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah menunjukkan semasa kejadian kesalahan yang dituduh, defendant ditugaskan di bahagian kawangan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja sebagai Ketua Bahagian Kawangan. Siasatan menunjukkan defendant menyalahgunakan wang yang diamanahkan kepadanya yang berjumlah RM908,349.12 yang merupakan wang untuk pembayaran tuntutan lebih masa, tuntutan perjalanan dan tuntutan allowance shift yang dibuat oleh pegawai-pegawai di Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Mahkamah menangguhkan kes tersebut dan membenarkan defendant dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah sebanyak RM10,000 atau 2 penjamin tempatan. Kes akan disebutkan lagi pada 18 Oktober 2022. Kementerian Kesihatan berhasrat mencapai sasaran sehingga 50% penduduk negara ini mendapatkan latihan asas dalam pertolongan cemas dan resusitasi jantung CPR menjelang 2035. Untuk mencapai sasaran tersebut dan memastikan latihan CPR diamalkan, Kementerian Kesihatan menubuhkan Lembaga Resusitasi Kebangsaan pada bulan Julai lalu yang berperanan memantau keselarasan dan memberikan nasihat mengenai semua perkara berhubung amalan dan latihan resusitasi di negara ini. Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan menyatakan perkara tersebut semasa majlis penandatanganan Memorandum Persefahaman di antara Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam BDRCS dan Bank Baiduri bagi pengembangan program melatih para pekerja kumpulan Bank Baiduri dalam pertolongan cemas. Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin juga menggesa orang awam termasuk para belia untuk mendapatkan latihan seumpamanya sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial mereka dan menyeru bagi penglibatan aktif dari semua pihak kerana latihan pertolongan cemas bukan sahaja merupakan kemahiran hidup yang penting, bahkan akan memberikan inspirasi kepada para pemimpin muda.
Melalui penanda tanganan tersebut, BDRCS akan melatih 2 pekerja Bank Baiduri dengan persijilan bagi pertolongan cemas perubatan dan pertolongan cemas kesihatan mental. Majlis diteruskan dengan seminar sehari yang menumpukan tema Hari Pertolongan Cemas Sedunia tahun ini, pembelajaran pertolongan cemas sepanjang hayat. Seminar termasuk beberapa bengkel mengenai pentingnya mempelajari pertolongan cemas dan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Objektif utama Caj Perkhidmatan Exit and Entry System EES Jabatan Custom dan Excise Diraja adalah untuk menyelaraskan pengenaan caj yang dikenakan ke atas orang ramai yang keluar masuk ke negara Brunei Darussalam melalui darat, laut dan udara. Menurut penguasa Kastam Kanan, Cawangan Daerah Belait dan Tutong, dengan pengenaan caj perkhidmatan tersebut, tol rasau ditiadakan. Kadar caj yang dikenakan adalah RM3 seorang bagi setiap satu hala perjalanan. So sebagai contoh, seorang hendak membuat perjalanan daripada Miri ke KK contohnya, jadinya ianya terpaksa melalui pos Kuala Lurah, ujung jalan dan juga pos Kuala Labu. So untuk ini jumlah caj perkhidmatan bagi satu hala perjalanan adalah RM9 bagi 3 buah pos Kuala. So kalau perjalanan pulang alik sebanyak RM18. EES yang dikemas kini termasuk proses pendaftaran akaun EES, melengkapkan maklumat orang ramai yang membuat perjalanan dan juga membuat pembayaran caj perkhidmatan secara dalam talian. Alhamdulillah, sistem EES ini sangat mudahlah untuk digunakan dan lebih teraturlah. Jabatan Kastam dan Excise Diraja akan terus memantau bagi isu-isu berkaitan dengan EES dan juga akan membuat penambahbaikan sistem bagi memastikan ia mudah digunakan. Sebarang aduan berkenaan EES bolehlah menghubungi unit perkhidmatan pelanggan di talian 238-2361 dan 832-3741 semasa waktu bekerja. Sukan, pasukan bola jaring kebangsaan negara Brunei Darussalam Royal Bees berjaya mempertahankan kedudukannya di tangga ke-6 dari 11 buah negeri yang menyertai kejohanan bola jaring Asia 2022 di Republik Singapura. Meskipun tewas kepada Republik Filipina pada perlawanan sebelumnya, namun pasukan Royal Bees memenangi pusingan menentang Maldives dengan jaringan 51-42. Pasukan tersebut pulang ke tanah air kemarin. Kepulangan kontingen disambut oleh ahli-ahli Komiti Persatuan Bola Jaring Kebangsaan. Semangat juang yang ditunjukkan oleh Royal Bees menjadi kebanggaan negara apabila 6 pemain pasukan tersebut merupakan yang baru pertama kali memperoleh caps antarabangsa di kejohanan yang berprestij itu. And we've only got 3 months of training, and that's for me is very little time lah, but I'm really grateful and I'm really proud of these girls, because they adapted to our strategy. They learned fast, and most of all they listen, so they're all coachable. So I think that's the part that made my job easier, and they stick to our game plan and they picked it up real quick lah.